Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma amin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikatnya, berdoa untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan dan kekufuran serta maksiat kepada cahaya yang terang benderang, yakni cahaya keimanan dan ketaatan. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini, Ustaz Isham, pengurusi surau, imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal mayat, bakal-bakal jenazah yang dapat hadir pada malam ni sebelum jadi mayat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Ma kana Muhammadun aban li ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quranul Karim, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkat yang bernama Zaid menjadi bapa yang benar bagi seseorang dari lelaki dari kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, dan ia adalah kesudahan segala nabi-nabi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi malam ni kita nak berbicara tentang seorang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi hebat. Kalau malam ni kita duk main, tak kira lah malam apa pun, kita ni ingat Nabi tiap-tiap malam. Cuma malam ni kuliah maghrib dia ubah sikit tajuk nama, kuliah Maulid Nabi. Jadi ada orang dia kata Maulid Nabi ni bid'ah, kalau main masuk neraka. Jadi aku tak main, aku duduk di rumah tengok TV lagi bagus daripada pergi dengar, daripada cerita malam ni pasal Nabi. Ada agak hak bingung 2-3 orang lagi tu. Jadi tak usah duk layan. Malam esok dia main pasal malam esok kuliah sirah Nabi dia main. Malam ni cerita bab Nabi, sempena kelahiran Nabi, depa buat majlis, depa tulis. Mana ada kek? Ada kek ke malam ni? Ada kek? Tak ada kan? Tak ada. Sekolah ada pacak lilin ke apa nak tiup? Tak ada kan? Tak ada. Subhanallah. Jadi bila tak ada benda tu, kita malam ni kuliah maghrib, tazkirah maghrib. Tapi tuan-tuan, kita tulis sikitlah sempena hari lahir Nabi. Marah. Duk bahas tak habis-habis, pakat lewat-lepak peluru. Tak ada, Nabi tak pernah sambut. Daklah malam ni cerita bab Nabi, takkan hang tak mau dengar. Cerita sirah Nabi juga. Bukan main habak tuan-tuan kena balik lagi beli kek
lepas tu kena belah, kena menyanyi. Dah. Cerita bab Rasulullah. Nak habaq dekat orang Taman ni, nak habaq dekat orang yang ada di Malaysia ni, kita ada Nabi walau kita tak pernah jumpa dengan Nabi tu. Walau kita tak pernah jumpa dengan Nabi tu. Nabi tak pernah jumpa kita, tapi Nabi dia teringat kat kita. Berapa ramai orang tak teringat kat Nabi, Nabi teringat kat dia. Nabi-nabi lain semua dah minta doa dekat Allah untuk musnahkan kaumnya. Minta doa. Nabi boleh arahkan malaikat. Malaikat mai dekat Nabi. Ya Rasulullah. Dah mic tak bunyi tadi ni. Ni nak terlentang pula kat belakang. Dah macam kursi Perdana Menteri dah, tak apa nak stabil. Tak, kita tengok. Ni baru cukup majoriti. Tadi tu duk bunyi macam tak cukup majoriti. Sat nak terlentang, sat lagi elok balik. Kan? Sat lagi 113, lepas tu tak sokong pula. Kacau. Siap baik lah ni. Ni pun majoriti atas pagang ni. Tak apa nak clear dah ni. Jadi kelahiran Rasulullah SAW menggembirakan semua orang. Orang yang beriman, dia kena seronok kerana telah lahir Rasulullah SAW. Allah sebut dalam hadis kursi kepada Nabi Adam, laula Muhammadan ma khalaqtuka wal jannah. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak buat hang. Syurga pun aku tak buat. Hebat Nabi kita SAW. Kalau Nabi tak ada, agak-agak kita jadi apa waktu ni tuan-tuan? Kita tak kenal buah tin. Kita surah tak tanam lah buah tin tahun hujung tu. Kuduk parti kat tadi tak ada hak masak. Pokok tin Iraqi yang tu, dia memang mudah hidup. Buah dia sedap dan dia mudah hidup berbanding dengan buah tin lain. Mahal benih dia, tapi dia mudah hidup banding dengan tin yang hak besar-besar ke apa semua payah. Yang ni boleh lah makan. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tak kenal watini wazaitun. Kita tak kenal. Kita tahu buah sawit ya, buah sawit, buah ciku, buah pelam, buah manggis, buah mu'tan. Tapi kerana ada Rasulullah SAW, turun wahyu dekat Nabi, cerita bab rumman, buah-buahan dalam syurga, buah delima, cerita tentang apa, buah zaitun, cerita tentang apa, buah tin. Kedatangan Rasulullah SAW membawa rahmat daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Kalau orang dalam hati dia ada meluat dekat Nabi, aku pelik mereka ni duk buat majlis peringat kat Nabi. Kalau kita buat majlis ingat dekat Nabi, dia tak suka dengan majlis tu, dia ni nak piduk tahu tak? Awak tak pergi surah, malah piduk cerita bab Nabi lah. Kalau malam ni panggil nak cerita pasal saya, orang tak mau dengar. Malam ni saya nak jemput tuan-tuan, mai dengar. Saya nak cerita tentang kelebihan Perdana Menteri dalam negara kita, daripada hak pertama sampai hak lah ni. Ada orang yang mai dengar? Antara 8 Perdana Menteri ni, yang paling hebat hak nombor 4. Pasal hak nombor 7 tak mati lagi. Nombor 4 duk ada lagi. Paling tua, paling lama, sehat pula tu. Bukan nak dengar pasal Perdana Menteri dah. Nak cerita hari ni saya nak habaq tentang korporat, orang-orang kaya dalam negara. Pertama dia ni, orang tak mau dengar. Malam ni saya nak cerita pasal diri saya. Tajuk ceramah kehebatan Aswad Nasrul. Ada orang nak dengar? Ada orang nak dengar? Esok malam kita ada ceramah perdana kehebatan Hisham Syahrilum. Ada orang nak dengar? Hashtag Hisham Best. Ada orang nak dengar? Tak ada. Ada boleh cerita pasal dia. Tapi orang panggil himpun tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, diceritakan tentang Nabi SAW. Himpun saja cerita pasal Nabi. Naik saja atas mimbar esok Jumaat, Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi habis azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Dalam semayang sebut lagi, Assalamu alayka ayyuhan nabi
Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Selawat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cukup dekat Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad. Hebat. Siapa Muhammad Rasulullah ni sehingga orang sebut-sebut tentang dia? Nabi adalah insan terpilih. Padanlah Nabi masuk syurga, tuan-tuan. Padanlah Nabi jadi orang yang Allah sayang pun. Cara Nabi ibadat tu padan dengan dia. Ada orang jadi menteri tak buat kerja pun. Rasulullah ada jawatan, jalankan tugas. Ada orang kahwin, tak jalankan tugas sebagai suami dengan baik. Jadi majikan, tak jalankan tugas dengan baik. Jadi ketua dalam kampung, dalam taman, tak jalankan tugas dengan baik. Banyak macam tu. Betul tak? Maka Nabi SAW telah menggegarkan kelahirannya. Tak ada kelahiran atas dunia ni orang cerita detail. Masa dia beranak tu macam ni, dibukukan dia. Ada? Tak ada. Kelahiran Rasulullah SAW walau tidak ada kamera zaman tu, wallahu alam, nak kata tak ada pun kita tak tahu. Tak ada apa tu. Tapi zaman tu buat pedang lagi lawa pada zaman kita. Kita pedang kedai duk jual kat kedai hardware tu. Parang, karat lah, ada 18-20 minta korang. Ringan, cari hak paling ringan. Hang jangan ambil berat sangat, takik lenguh. Pedang Sayyidina Ali, hak cabang luar tu 36 kilo. 36 kilogram. Kalau pisau penebah 30 gram, 30 kilo, 30 kilogram. Pedang Sayyidina Ali 36. Kalau parang kita 30 kilogram, nak main gotong royong, tebah kubur sepokok cantas kali tu, tinggal parang tu, buat balik pokok, buang. Pokok lagi ringan daripada golok kita. Dulu boleh naik kuda pergi perang. Baju besi Nabi dalam muzium di Turki dikatakan 180 kilogram. Ni nak angkat kerusi ni pun bawa atas kepala suruh usung pusing. Tak lah. Angkat kemah kenuri 3 orang satu tiang tak naik lah. Ratus kilo Nabi pakai baju besi. Nabi salat bengkak kaki, semayang sunat. Padahal Allah sayang kan? Tak apalah, dia Nabi, dia hebat lah, masuk syurga pun. Tak Nabi pun manusia. Muhammadun basyarun la kal bashar. Ya Muhammad itu Nabi, Muhammad itu manusia. Tetapi bukan macam manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Bahkan Nabi itu seperti batu permata antara batu-batu atas dunia ni. Banyak batu atas dunia ni. Batu yang biasa orang buat tar. Hak koman sepana lagi duduk di bawah tak nampak, duduk bawah tar. Batu yang tak ada harga lagi, boh lagi bawah dalam tanah, buat bim dalam. Batu yang mahal sikit, batu akik semua, buat cincin. Belian lagi mahal, boh dekat cincin emas pula. Betul tak? Batu paling mahal, Polis Ahmad Albab pegang. Ente kenal ini batu? Tu. Jadi jenis-jenis batu ni banyak. Maka Nabi SAW ini umpama batu permata ke atas batu-batu yang lain. Lagi kata pula ustaz tu kata Nabi batu. Ada juga orang kadang-kadang ni, dia ada juga seorang dua hak jenis orang Kedah panggil mangkak. Bukan takat derayannya mangkak, dia ada juga orang jenis mangkak ni. Dia tengok live kita, lepas tu dia tengok video apa, dia dengar ceramah, ustaz tu kata Nabi batu. Tengok. Jenis ni kena panggil habaq Polis Ahmad Albab tu, ente kenal ini batu. Orang cakap lain dia faham lain. Kelahiran Rasulullah SAW dinantikan. Allahu Akbar. Sampai Allah simpan nama Muhammad tidak diguna pakai oleh orang-orang lain daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi lahir. Tak ada seorang dapat idea nak buat anak dia nama Muhammad. Berbilion-bilion manusia. Umat Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ni, para Nabi yang terdahulu, tidak ada seorang pun di kalangan umat-umat mereka dapat idea nak bubuh nama Muhammad. Allah simpan nama tu untuk Nabi SAW. Bila Nabi dah pakai nama Muhammad, berselerak nama Muhammad orang pakai lain.
Hak duduk dalam penjara pun nama Muhammad. Yang mencuri motor pun nama Muhammad sekarang ni. Masuk mahkamah, kamu didakwa pecah rumah orang, nama Muhammad bin Fulan. Ya, saya. Malu buh nama Nabi tapi perangai tak macam Nabi. Nak abang kata nama Rasulullah itu Allah Ta'ala simpan khas untuk Rasulullah. Lepas Rasulullah dinamakan dengan Muhammad, dunia terkejut. Ada nama Muhammad. Sebelum tu buh nama Abdullah, Abu Talib, nama Amru, nama Umar, Al-As, nama Wa'il. Zaman tu Abdul Syam, hamba matahari, Abdul Muttalib. Zaman tu tak ada nama Muhammad. Bila lahir Rasulullah, nama Muhammad. Dalam dunia pada zaman tu, Nabi seorang aja nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sahabat Nabi tak ada nama Muhammad. Tak ada. Muhammad tu Allah simpan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewa sangat Nabi ni? Istimewa tak istimewa tuan-tuan, kita akan minta pertolongan Nabi di akhirat kelak untuk masukkan kita dalam syurga. Kita perlukan syafaah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Nabi? Nama Nabi disebut dalam solat. Waktu pagi kita main semayang tu dah sebut dah nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu bila hebat apa? Oi, orang taman main semayang, ni aku sebut nama Muhammad ni. Muhammad ni bukan wakil rakyat, dia wakil Allah. Dia dilantik oleh Allah, bukan apa undi dia dalam pilihan raya. Mainlah semayang oi. Hayya 'alas salah. Main semayang, lembu kambing rebau, relax, jangan main. Orang main, hak lembu jangan main. Jadi yang tak main tu lembu. Dia dengar, dia tak bergerak nak main semayang. Dia dengar, tapi dia tak rasa nak pergi semayang. Boleh tak tu? Kau kasar sangat. Nabi SAW, Allahu Akbar, daripada kecil hidup susah. Tak ada lahir lagi, tak ada lahir lagi. Ayah dah tak ada lah. Macam mana seorang ibu akan melahirkan seorang anak yang suami tidak ada di sisi? Allahu Akbar. Lahir pula dalam negeri panas, kering, kontang, pokok tak ada, tanaman tak ada. Orang perempuan pula zaman Arab nak keluar cari rezeki kok mana? Nampak? Duduk dengan mak susu. Berlaku peristiwa belah dada. Takut. Halimatul Sa'diyah takut. Mai hantar balik Nabi dekat mak dia. Nabi kata, mak Nabi kata, hang jangan takut. Anak aku tidak akan diapa-apakan. Ketika aku melahirkannya, keluar cahaya terang benderang dalam rumah aku. Dia suruh ambil Nabi bawa balik. Bawa balik. Nabi dijaga oleh Halimatul Sa'diyah lebih lama daripada kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak lain 2 tahun yang hantar balik. Nabi lebih pada tu. Baru hantar dekat mak Nabi kali kedua, mak Nabi ambil. Bawa pergi berjalan, tengok ziarah ayah Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Balik dalam perjalanan mak Nabi sakit dan meninggal dunia. Ada riwayat kata tanam di Abuah, ada kata buat balik main Mekah. Hidup susah. Duduk dengan Tok Wan. Duduk dengan Tok Wan. Tok Wan sibuk. Tapi betul lah tuan-tuan, duduk dengan Tok Wan ni. Depan Kaabah tu, dia ada satu beranda. Macam kita kata parking lah. Depan pintu Kaabah tu, parking untuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni Sayyidul Quraisy, ketua Quraisy. Pasal apa? Antara jasa dia korek Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni terkambuh dah. Tok Wan Nabi yang korek, jumpa balik Telaga Zamzam. Maka dia jadi orang besar lepas dia jumpa sumber air dalam kota Mekah. Tu yang Tok Wan Nabi duk jaga Suqiyah Al-Hujjah tu, duk bagi minum kepada orang mai haji tu. Jadi Tok Wan Nabi jadi orang besar pasal sumber air dia pegang. Tak? Orang pegang sumber air ni kira kemas Jadi ada satu parking depan Kaabah tu, tempat duduk lah, kita ada tempat duduk untuk Abdul Muttalib.
Orang lain tak boleh doa, tapi Nabi boleh doa. Punya sayang. Tok Wan ni lagu tu dah. Anak dia nak beli ayak manis, tak payah. Mak punya manis, nak minum pula susu jadi macam mak, tak beli. Anak nak beli coklat, jangan, rosak gigi. Beli ni tak boleh. Bila ada cucu masuk kedai, cik nak apa? Wan nak beli. Wan ni ambil coklat bola poket cucu. Kalau tok ada, tok Wan bawa sorok simpan belakang rumah. Tak bagi tok tahu, tak bagi ni tahu. Cucu balik ya, umpankan coklat. Tu tok Wan, mana-mana tok Wan pun macam tu lah. Dia ada rasa sayang tu lebih daripada anak dia. Tu cucu tak boleh duduk lama dengan tok Wan, dia melemak. Semua orang hebat ni, tapi tak semua tok Wan lagu tu, tapi banyaknya lagu tu lah. Bagi pecah pas tutup. Sakit tok Wan kat mana? Dia pituk jangan. Oi, tok sengih. Tok sengih. Tok Wan dia macam seorang abang, cucu lari masuk dalam kain menyorok. Duduk dia. Mesti menyusut. Tak terah pitang mana. 1, 2, 3, tak ada nak lari. Masuk dalam kain tok Wan. Duk. Cucu tanya, Wan, ada apa ni hangat atas kepala ni? Wan kata, diam, jangan duk tanya banyak. Tok Wan tak marah. Sampai tak marah tu. Duk dengan Abdul Muttalib. Nabi dibawa masuk dalam mesyuarat kerajaan. Cucu. Duk 8 tahun Tok Wan meninggal. Pindah duk dengan Abu Talib. Miskin. Anak ramai. Miskin. La ilaha illallah. Hidup Nabi penuh dengan kesusahan. Kecil-kecil lagi Nabi dah pergi perang. Nabi cerita, aku kecil umur 9 tahun, 10 tahun tu pergi perang dah, tolong kutip anak panah. Tok Wan dia duk perang kutip anak panah. Bela kambing-kambing. Nabi kata tidak ada seorang nabi, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah malaikat semuanya pernah bela kambing. Sahabat tanya, anta ya Rasulullah? Aku pun. Nabi kata, aku dulu bela kambing di pinggir-pinggir kota Makkah Al-Mukarramah, di tebing-tebing, di curah-curah bukit. Ala qararati min ahli Makkah, di curah-curah bukit tu aku bela kambing orang-orang Makkah, ambil upah. Susah hidup Nabi. Maka Nabi yang mulia ini Allah takdirkan hidup dia susah. Sampai Nabi jadi Nabi pun susah. Tak susah ke mana tuan-tuan? Pergi perang umur 60, pergi perang lagi. Perang Tabuk, umur Nabi dah berapa perang Tabuk? 500 km Tabuk tuan-tuan. Naik kuda. Kuda bukan naik relax lagi tu. Pergi naik unta. Pergi berniaga di Syam naik unta. Unta bukan macam Toyota. Toyota okey. Kan? Tonton lagi didik sikit lah. Unta duk macam ni, macam orang pergi mengan. Dia 4 kaki tu. Dia bukan guling tu. Dia pengorbanan Nabi ni. Patah gigi dalam peperangan. Luka di kepala dalam peperangan. Ni Nabi. Korek parit Khandaq 6 hari. Lapak ikat batu di perut. Nabi pernah semayang duduk, sahabat tanya, awak main duduk sakit ke? Sahabat teriak. Tak, Nabi kata, inni ja'i', aku lapar. Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Abu Hurairah kata, aku pernah pengsan dekat dengan mihrab Nabi, dekat dengan mimbar Nabi SAW. Orang ingat aku ni gila, dia berpijak pada aku. Aku tak sedap kerana aku terlalu lapar sampai aku pengsan. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi macam ni, perlu kita cerita ke anak-anak. Kalau boleh tiap-tiap hari sambut kelahiran Nabi. Tiap-tiap hari cerita bab Nabi ke anak. Tak cukup setahun sekali kita cerita bab Nabi. Hari-hari kena cerita pasal Nabi. Kerana umat hari ni tak ada Nabi dalam hidup, okey lah. Tak hadis mayang, okey. SOP, tak boleh pergi surau, tak boleh tak boleh ni. Budak tak boleh pergi, orang tua sangat tak boleh pergi. Ni umrah 18 tahun tak boleh pergi. 50 ke atas tak boleh pergi. Alamak. Oh, seronok ah. Orang hari ni tak baca Quran. Ni tengok ni Quran. Buah atas meja pokok ustaz nak rujuk. Orang lain kalau tanya tak ada Quran peribadi.
Quran ni pun nampak comel macam tak ada orang buka pun. Handset tu skrin pecah berapa kali dah. Pasal belek sedia-sedia. Quran tak ada orang belek. Tak ada. Beli Quran ada dalam rumah tapi tak belek. Belek handset. Hari-hari belek handset. Orang kita tak ada internet yang tak boleh duduk. Tak ada Nabi tak apa lagi. Tak pergi masjid tak apa lagi. Tak baca Quran tak apa lagi. Tak bagi subuh relax lagi. Tak ada makan. Tak ada internet, dia ingat. Hari tu line Selcom ke apa buat orang yang pakat maki buat status habis. Lepas tu duit tak ada, pakat kata apa kerajaan ni tak bantu orang. Boleh duit VPN senyap pisat. Esok habis dia ingat balik. Tu tak main DJ lagi. Main DJ tak tahu dia bagi macam-macam lingkup kita. Tak semayang tak apa, tak baca Quran tak apa. Dia tak marah diri dia. Jangan tak boleh makan, tak ada internet. Internet putih 5 jam ya. Alamak, 5 jam tak tahu hidup. Betul kan? Allahu akbar. Maka kelahiran Nabi SAW dicerita saban tahun, cerita. Orang tak pernah jemu. Pasal apa? Pasal Nabi orang hebat. Bila orang hebat ni tuan-tuan diceritakan, dia mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Satu syair dia sebut, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau betul lah hang sayang dia, yakni Nabi SAW, kalau hang betul sayang dia, hang akan taat dekat dia. Jangan jadi macam Abu Talib sayang Nabi. Orang Arab nak bunuh Nabi, dia lawan. Hampa jangan bunuh anak belakang aku. Islam tak? Tak, Abu Talib tak Islam. Dia jaga Nabi tak? Jaga. Orang nak bunuh Nabi, jangan. Hang jangan bunuh Nabi. Hang ni sokong Muhammad ke sokong siapa? Aku sokong hang. Tapi bab Muhammad ni hang jangan kacau. Dia pun main rumah dia kata ni, ya Abu Talib, hang ambil anak aku belah. Muhammad buat main, aku nak bunuh. Aku ambil anak aku bagi kat hang. Hang ganti anak aku. Hang belah anak aku, lepas tu aku bunuh anak saudara hang. Apa jawapan Abu Talib? Lebih kuranglah bahasa Kedah, senang bagi faham. Banyak cantik. Hang suruh aku belah anak hang, lepas tu hang tak kena belah bulan-bulan, lepas tu hang bunuh anak aku pula. Baik kita belah anak kita daripada kita bunuh anak kita. Hang belahlah anak hang, ni anak aku. Abu Talib kata, ni anak aku. Anak saudara dia tu, dia mengaku tu anak dia. Ni anak aku. Muhammad ni anak aku. Anak adik aku, anak abang aku, anak saudara aku. Ni, hang jangan kacau. Hang banyak cantik. Hang dapat anak, hang malah anak belah, hang suruh aku belah anak hang. Lepas tu hang bunuh anak aku. Banyak cantik. Jangan belah anak aku bunuh anak hang. Pandai pertahan Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi. Tak pakai juga. Abu Lahab sayang Nabi, sayang sampai umur 40 tahun. Bila Nabi bawa wahyu, lawan Nabi. Banyak macam ni. Kalau ustaz-ustaz mengajar, okey, tapi jangan ustaz-ustaz tegur kami ya. Jangan tegur. Ustaz main cerita je amalan macam ni. Kena sedekah, kena zikir, kena bantu orang susah, bantu jiran-jiran, bantu mak ayah, bantu agama. Kita kena banyak qiyamul lail. Okey. Tapi kalau ustaz main perak terus, jangan. Tak, kami tak mau dengar. Jenis pembetul orang ni tak mau. Majlis besar-besar, ustaz main cerita apa semua okey. Ustaz jangan abang ya. Pemimpin kena buat macam ni. Pemimpin kena buat gini. Ni kena buat, ni kena buat. Kalau tak buat, rakyat jangan undi dah, jangan sokong dah. Oi. Ustaz lagu ni tak boleh masuk TV. Boleh masuk Facebook Sebab masuk TV bahasa dia kena lapis sikit. Tuan-tuan dan puan, masya-Allah, tabarakallah. Ya, kita hendaklah banyakkan ibadat pada Allah. Cerita bab ringan-ringan ya dalam TV kan. Kasar macam aku ni tobatlah. TV masjid pun kalau masuk plak sekali ya, lepas tu padam. Facebook boleh masuk, tu pun buat sendiri. Nak arah orang buat mampu. Live ni susah juga. Kadang kita terlajak cakap. Sebab tu buat sendiri lagi bagus. Kita yang simpan, kita boleh delete, kita boleh edit, kita boleh simpan. Kadang ada kawan-kawan minta nak buat, lepas tu duk marah ustaz tak bagi belagak. Bukan aku belagak. Ada benda baik, ada benda tak baik dengan live ni. Tahu? Baik. Kalau buat live semua, ustaz duduk di rumah tadi tak apa, senang. Buat live tak kena main.
Pasang skrin yang dekat surau. Kalau betul kamu sayangkan dia, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau kamu sayangkan Muhammad, kalau betul kamu cintakan dia, kamu telah ikut dia. Macam Sayyidina Abu Bakar, bukan hanya sayang, bahkan ikut. Bukan takat ikut, sebarkan Islam. Bukan takat sebarkan Islam, pertahankan Islam. Terima saja Islam dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia tak fikir panjang. Ustaz, besok pagi ni kita, dia mak kata imam solat, ustaz besok pagi kita nak buat qiyamul lail. Ish, ana kena tanya zaujah dulu lah. Tanya zaujah dulu. Nak buat qiyamul lail, tanya zaujah dulu. Ni kita nak cadang nak buat maulid Nabi esok pukul 8, nak main selawat dalam lebih kurang setengah jam. Selawat seorang 1000 kali. Tu kita makan sikit kita balik ya. Ish, ana kena tanya zaujah dulu. Syekh Nuruddin cerita, dia main mahad ni, ada satu orang ulama mimpi Rasulullah SAW. Bayangkan naik bas, dalam kenderaan yang besar macam bas tu ada Rasulullah dengan para sahabat, dia duduk dalam bas tu. Tiba-tiba kenderaan tu rosak, tengah naik bukit, tengah naik bukit. Jadi kawan ni celapak turun lah. Pergi mana? Cari bata. Cari bata, nak bubuh di belakang tayar kenderaan tu, tak mau bagi kenderaan tu unduk ke belakang. Dia baru kalut nak pergi cari bata. Sahabat Nabi tahan tayar dengan kaki mereka. Tu sahabat Nabi turun kenderaan tu, suar kaki terus. Apa nak jadi kat kaki? Cerita lain. Janji Nabi sihat. Dalam peperangan, sahabat duduk di depan. Bagaimana Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang mempertahankan Nabi SAW, putus jari dia. Dia tengok sebelah orang kawan dia syahid. Nabi dalam keadaan patah gigi garham. Kepala Nabi ada besi masuk dalam kepala, berdarah meleleh muka Nabi. Lutut Nabi berdarah. Nabi dalam keadaan sangat lemah. Yang pertahankan Nabi Talha bin Ubaidillah, putus jari dia. Dia ambil balik pedang dalam keadaan dia putus jari. Bukan terkapit pintu, putus jari, darah dah keluar ni, sakit ni tak tahu nak habaq. Angkat pedang yang berat, lawan. Nabi serah pedang Nabi dekat sahabat Nabi. Dia masuk dalam medan perang, dia ikat kepala sahabat Nabi. Apa nama dia tak Allah, Sayyidina Muhammad. Tak keluar kita habaq. Dia ikat kepala, jalan dalam medan perang. Nabi kata, demi Allah, lagak itu dibenci oleh Allah kecuali dalam perang. Pedang Nabi duduk kat dia. Kita boleh naik kereta Esko. Kalau boleh nak buka tingkat saja. Nak abang kan kereta Esko kan gelap cermin. Tak, orang ingat Esko yang naik. Nak abang kata kita boleh tumpang kereta dia. Hari tu Esko main rumah kita, dia bawa kita tumpang, pergi hantar kita kat Sungai Layak ke, kat Gurun ke mana, daripada lintas daripada Pinang Tunggal ni kan. Seronok. Kalau sampai traffic light tekan cermin. Nak habaq kata dia boleh naik, dia punya seronok. Tu pun boleh naik kereta Esko. Ni pedang Rasulullah duduk di tangan dia. Oi, jalan lagak macam tu. Nabi kata, Allah benci lagak itu kecuali dalam peperangan. Kenapa? Menzahirkan kekuatan kepada musuh dalam peperangan dibenarkan. Ni masuk pedang, masuk perang lah. Hampa nak lawan dia nak awal. Tak boleh. Buat tanya anak ngaji mana? Ngaji pondok ya. Ngaji pondok ya. Ngaji mana anak? Nak abang malu ngaji tahfiz lah. Rumah kat mana? Matang Berangan. Ngaji mana? Tahfiz kat Matang Berangan tu. Lah, duk buat tu otak tak berkembang lah. Tak macam mana. Hak tu je boleh pi pun tak boleh. Mau tak terima. Sampai Quran je lah anak kami kan. Taklah jadi macam anak apa. Pebik sampai terbang lah apa tu. Taklah macam tu. Kita pula rasa merendah diri. Padahal dengar hafal Quran tu hebat tak sangka dah. Dia tak? Quran ni kira benda paling besar dalam dunia. Siapa yang dapat ilmu Quran, dia paling hebat. Kalau dia pandai perbaik kapal terbang, dia pernah naik perbaik satelit di langit tu, di angkasa dia boleh naik. Hebat dia ni. Boleh buat macam-macam marketing, niaga, duit sehari masuk 2 juta, 3 juta. Orang yang paling hebat kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang mengaji Quran,
kemudian boleh hajar pula pada orang lain. Itu orang paling baik. Mana Nabi habaq? Orang yang paling kaya paling baik. Nabi kata, orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang mengaji Quran. Ngaji lah. Tu Quran susun rapat sampai tak buka-buka. Tu kalau susun rapat lepas tu ingat tak buka lah. Lah buka bila Quran tu? Ha? Bak nak wakaf Quran ni, amboi. Bunyi macam lori ais tu. Tengok. Bak wakaf Quran ni, orang kita. Ma'had kami memang bagi Quran ni dekat anak-anak, Quran Al-Haramain ni semua dapat Quran yang sama. Memang kita tak bagi Quran lain. Takatlah ada RM8,000 duit untuk wakaf Quran. Baru ni ada orang nak bagi lagi 2-3 ribu, pergi bagi sekolah lain lah. Dah ustaz ni wakaf untuk Quran, nak bagi kat sekolah ustaz. Dah ada 8,000 dah. Kami bagi dekat budak sekali je. Bila rosak kami suruh depa beli, sebab bila bagi free kerak, depa rosak dapat. Hari pendaftaran kita bagi satu, rosak pula beli lain. Supaya dia menghargai. Duk ada 8,000 tu nak buat apa? Setahun bukan ambil budak sampai 8,000 orang. Abang saya kata kalau orang abang nak Quran nak pergi tang lain nak. Orang nak baca yang tak ada lah ni. Quran ni kalau bak derma, wah zakat. Kita akan buat kutipan wakaf Quran untuk surah Al-Ghazali. Masya Allah. Pakat buat pulang. Saya 5. Saya nak. Kita nak baca Quran malam ni, nak habis khatam. Saya kalau boleh 5 ayat tak apa dah. 5 ayat. Kalau wakaf 5 Quran, tapi bak baca 5 ayat. Tu pun kalau boleh ambil ni lah, ambil qul huwallahu ahad tu 4 ayat, campur alin sikit kan. Dia ni. Tu okey lah. Inna ataina ada tak surah pendek-pendek tu bagi kat saya. Hak payah-payah surah Yusuf, surah apa hak belik-belik tu bagi kaum lain tak mau. Siapa pergi Mekah pun ni tolong wakaf Quran kat makcik nah dalam Masjidil Haram. Terus ada wakaf Quran lah kat Masjidil Haram. Kerajaan dia beli dah bubuh tang tu penuh dah. Bagi RM50 kat Pak Long nak pergi umrah pergi haji tu. Ni RM50 ni hang buat makan minum kat sana. Lepas tu kena pesan kat hang baca Quran banyak-banyak dalam Masjidil Haram. Tu betul. Bak wakaf ni orang kita kemah. Hari tu main hantar di rumah saya sampai 2 kotak. Saya tak tahu nak buat apa. Pergi hantar kat pelayan pajak security depan rumah saya. Ustaz, kami dah ada Quran. Apa ambil aku pun tak tahu nak buat apa. Di rumah aku banyak sangat dah. Pergi. Hak saya sendiri pergi kuliah orang bagi. Ada 6, 7 kata tu. Tak tahu nak buat apa. Itu dia. Bagus. Betul ya. Quran jadi perhiasan akhir zaman. Kalau tak buh surah, tak buh Quran, orang tak pergi surah. Kena buh juga Quran. Hisham hang panggil ustaz apa main dia kata kat kami ni. Ni peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk kita semua. Mai awal sikit boleh baca Quran. Tak, bukan tak baca di sini, di rumah baca alhamdulillah. Kalau tak ada di sini, bacalah di mana pun. Jangan tinggal Quran. Jadi ada marah pula. Apa ustaz kata tu? Dah peringatan untuk semua. Kalau tak ada baca di surau, bacalah di rumah. Tak ada di rumah atas kereta. Tak ada di kereta di pejabat. Jangan baca dalam jamban ya. Jangan masa duduk dalam jamban tu lah rajin nak baca Quran. Baca doa dalam jamban lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is ya akramal akramin bijahin nabi bi asrari suratil Fatihah. Tu dia dalam jamban. Orang lalu tu macam duk ayat jurih kat atas. Baik. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau betul hang sayangkan dia, hang akan ikut dia. Innal muhibba liman yuhibbuhul muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada seseorang akan taat kepada apa yang disukainya. Sayang kat bini, bini suka apa ikut. Bini sayang kat laki, laki suruh apa dia ikut. Sayang dekat Nabi, Nabi kata simpan janggut, simpan. Nabi suruh kita potong misai, potong misai. Nabi suruh kita kahwin, kita kahwin. Nabi suruh puasa sunat, kita puasa sunat. Nabi suruh kita baca Quran, baca Quran. Nabi kata iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang habaq tu bukan ayah saya, bukan ayah kita tuan-tuan. Yang habaq tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan ustaz kita habaq, bukan adik-beradik kita habaq, Rasulullah habaq. Rasulullah habaq apa? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Quran. Dan Nabi habaq kesan baca Quran tu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran ni akan mai di hari akhirat. Mai buat apa? Syafi'an li ashabi, dia akan tolong orang yang baca dia. Ni Quran yang tarak tu ada dua keadaan. Sama ada dia jadi hujah kita, lawan, dia tolong kita, habaq dekat Allah. Ni orang nak baca aku siang dan malam. Yang kedua, dia akan lawan kita. Quran ni dua jenis. Sama ada dia tolong kita atau dia lawan kita. Na'udzubillah. Kalau Quran lawan kita, diam, tak boleh kata apa dah. Imma hujjatul laka, sama ada dia tu menolong kamu, au alaika, atau dia menentang kamu. Kalau Quran bangun di hadapan Allah lawan kita, wal a'yazubillah, jam, tak tahu pergi mana tuan-tuan. Nak balik menyorok apa di kampung, relai habis bumi ni, kiamat hancur habis dah. Duduk di mahsyar, telanjang bulat, bogeh, hufatan, uratan, ghurla, telanjang, bogeh, tak berkaki ayam, bogeh, tak bersunat lagi. Nabi apa? Campur lagi perempuan, bertelanjang habis semua. Sampai Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, takkanlah an-nisa wa rijal yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ni, laki perempuan boleh duduk tengok ni. Jumpa sama-sama ustaz. Loh, tak ni yang tak. Jumpa pemimpin Datuk Seri Tan Sri kat Padang Mahsyar kan. Tengok muka putih, pokok hitam. Dan nak tengok, tak ada. Jumpa tukang urut. Dulu hang semang besar atas dunia, yang hang pun tak tahu mana. Dan nak menyembang tu, tak ada. Tak ada. Nabi kata, al-amru asyad, ada benda yang lagi besar min an yanzura ba'dhum ila ba'd, ada benda lagi besar daripada duk lawan tengok hang aku. Tak ada tengok. Bayangkan perempuan duk telanjang depan kita, kita pun telanjang, kiri kanan telanjang, semua telanjang ni. Tak ada tengok. Pasal ada benda lagi besar duk fikir sampai tak ada tengok orang. Dia. Lah pasal kita tak fikir apa tu yang mata tengok. Lah tengah kuliah pun tengok mata, tengok jam. Ya apa nak berhenti. Boh jam derah dah tu ti tak berhenti juga. Baik. Itu baru mukadimah kita. Tu dia mukadimah tarat tu. Tuk gula kopi. Orang baling kata, tuk gula kopi. Baik. Bagaimana kelahiran Nabi SAW? Pertama sekali, keturunan Nabi ni keturunan mulia. Tidak ada seorang pun yang membawa benih Rasulullah SAW daripada atas tu sampai ke rahim mak Nabi, kesemuanya melalui perkahwinan, tidak ada penzinaan. Kita kok nasab kita buat atas, kita tak tahu lagu mana nasab kita. Ni hak 7, 8 keturunan, 20, 30 keturunan atas kita ni, kita tak tahu benih kita main kok mana. Islam tak Islam kok atas tu, wallahu alam, kita tak tahu. Kahwin tak kahwin ke apa atas tak tahu. Lah dalam negara kita pun ramai dah anak luar nikah pun dah ramai dah, rosak dah nasab dah. Tapi Nabi SAW, benih Rasulullah itu disimpan oleh Allah dengan baik, berpindah daripada satu rahim ke satu rahim, berpindah keturunan ni, dari tulang sulbi turun sampailah kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, lahirnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, kita yakin keturunan Nabi ini bersambung, sambung sampai mana? Sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim ada dua anak, Ismail dengan Ishak. Daripada Ishak ni ramai para Nabi. Yang turun dekat Nabi Ismail ni seorang. Nabi Ismail kahwin kali pertama, dia pergi memburu binatang. Nabi Ibrahim main rumah dia di Mekah. Nabi Ismail kahwin dengan Bani Jurhum. Bani Jurhum ni orang yang terawal main minta izin dekat mak Nabi Ismail nak duduk di kota Mekah. Saya ada sumber ayat, mereka nampak burung tu ni, minta izin nak duduk. Bani Jurhum ni akhirnya kahwin dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam.
Nabi Allah Ismail alaihissalam bila tak ada di rumah, ayah beliau Nabi Allah Ibrahim pergi rumah, tanya mana anak. Dia pergi kerja, suami saya pergi kerja. Tapi isteri ni tak tahu yang mai tu bapak mertua. Macam mana hidup dengan Ismail? Susah hidup dengan dia. Susah, makan tak cukup, lapar, susah lah. Komplain banyak lah. Bini ni komplain banyak. Bila komplain banyak, Nabi Ibrahim kata dekat dia, suami kamu balik, sampaikan salam aku kepada dia, khabar dekat dia, aku suruh tukar bendui rumah ni. Baliklah suami dia cerita, kata Nabi Ismail AS itu ayah aku. Dia suruh aku tukar bendui itu ialah menceraikan kamu. Cerai, isteri tahu. Kahwin kali kedua, berlaku yang sama, cerai juga. Kahwin kali ketiga, Nabi Ibrahim mai rumah, tanya macam mana. Alhamdulillah, boleh semayang, boleh ibadat, hidup rezeki berkat, cukup. Suami saya orang soleh, dia pergi cari rezeki buat balik. Subhanallah, kami sangat bahagia, boleh taat pada Allah. Dia ajak saya kebaikan, dia buat gini. Cerita suami ni baik lagi gini. Salam dekat suami kamu, khabarkan kepadanya, bendui rumah ni jangan tukar, elok dah. Daripada perkahwinan itulah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Benih itulah turun. Nampak? Ni nak menikah bukan tengok lawa je menikah, asal kaya je menikah. Tengok yang kaya beragama, yang keturunan hebat beragama, cantik beragama. Agama tu apa? Ada akhlak. Bukan tak boleh kahwin dengan orang kaya, boleh. Bukan tak boleh kahwin dengan orang ada kedudukan, boleh. Tapi Nabi kata utamakan kefahaman agama dia. Kerana apa? Bila dia ada agama, agama tu akan kontrol dia, bukan dia kontrol suami dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tempat kelahiran Nabi SAW ialah Makkah Al-Mukarramah. Nabi lahir di mana? Makkah. Makkah ni dia tidak ada huruf alif lam. Al-Makkah tak ada. Makkah. Ada satu orang anak murid dia tulis surat dekat guru dia, ana sa'azhabu ilal makkati al-mukarramah. Dia minta tok guru dia wasiat kat dia, saya akan pergi belajar di Mekah lah apa semua. Tok guru dia wasiat apa kat dia? Aku wasiatkan hang bila tulis perkataan Makkah, buang alif lam. Bukan al-Makkah, Makkah saja. Tapi Madinah ada alif lam. Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu dari segi bahasa. Saya nak pergi Al-Makkah, tak ada. Al-Makkah tak ada. Itu pasar raya Al-Makkah ada di kota Makkah. Tapi nama negeri Makkah itu tidak ada alif lam. Sibuklah orang kita ni duduk sambut lahir Nabi lah, muliakan tempat Nabi lah, pergi ziarah rumah Nabi lahir tu, tapak Nabi dilahirkan yang dijadikan pustakaan, maktabah, tempat lahir Nabi. Orang-orang Mekah apa? Dalam kitab Sayyid Muhammad Alawi, orang Mekah, almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan tempat lahir Nabi situ yang dijadikan perpustakaan hari ini di kota Mekah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW singgah sembahyang di mana? Di tempat kelahiran Nabi Isa AS. Malaikat bawa Nabi pergi tengok tempat lahir Nabi Isa AS. Di situ kata ulama menunjukkan tempat lahir para Nabi ni mulia. Tambah pula Nabi kita lahir dalam Mekah. Mekah ni apa? Mekah ni Nabi kata, Allah kata bumi yang berkat. Wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk dalam kota Mekah ni dia akan tenang, selamat, sejahtera. Tanah haram. Nabi lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab tahun itu berlakunya peristiwa tentera bergajah. Tahun tu tak ada tarikh tahun. 12 Rabiul Awal apa? Hijri ke apa tak ada lagi, tak berlaku hijrah lagi. Tahun gajah. Kalau zaman tu ada Covid, lahir tahun Covid. Kalau zaman tu lahir ahli parlimen sat lompat, sat duduk, sat lompat domain 0 point. Orang kampung je domain 0 point ni, lah ni menteri domain lompat-lompat, ahli parlimen domain lompat-lompat, main 0 point, domain getah tu. Lepas zaman cik-cik lu tak damai kot.
Kalau lahir tahun ni tak ada 2020, lahir tahun apa? Lahir tahun katak. Lahir tahun apa? Lahir tahun Covid. Nabi lahir tahun gajah kerana ada peristiwa besar pada hari itu, pada tahun tersebut. Peristiwa merobohkan Kaabah tapi digagalkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, ketika Nabi lahir, ibunya Aminah binti Wahab tidak merasa sakit. Ada sebagian ulama kata ada rasa sakit sikit di awal proses kelahiran itu. Yang ketiga, ketika Nabi dilahirkan, Nabi dalam keadaan telah dikhatankan. Ada riwayat mengatakan tok wan Nabi yang khatankan Nabi waktu umur 7 hari. Rupanya khatan budak-budak masa kecil ni bagus. Anak-anak saya semua khatan masa kecil-kecil. Anak saya yang sulung ni, hak mai malam dengan saya ni, khatan dia dekat Syria. Buat di rumah. Telefon, mai di rumah, dia buat macam beg James Bond tu. Dia mai, dia buka, dia minta pelak, dia cucuk, dia buat keluar macam pisau ada menyala depan tu. Kan? Lepas tu dia suruh kita pegang anak kita, selang kaki masuk ke tangan ni, kapit kau tu. Dia suruh kita pegang. Dia tarik tu, dia kapit, dia kerak terus. Berasa keluar. Budak riau. Kita kata, weh, cara dia lagu ni ke? Kalau kata kita kenal tu, kita pun takut. Hak anak, hak dua lagi tu buat di Kedah ni. Itu dia arak Kedah, dia buat bih lah, dia cucuk lah. Tak ada arak, tak ada. Dia tarik, dia kapit tu, dia bagi tu, zrak tu. Tak jek tu. Dia biak tu. Dia tak bagi kat mak dia, suruh menyusu. Dia tunggu dalam rumah kita sejam. Dia tengok darah okey, dia balik. Balut pakai paper macam biasa. Tak ada jek apa kan? Macam sunat kampung tu. Macam kita sunat kampung tu, balut daun pisang kan. Balut daun pisang kan tali. Pas minggu buka 2 buah ayat kuning tu. Buka tu lekat dengan daun pisang. Riau lah. Sunat pula darjah 4. Saya dah, saya kecil-kecil ni sunat dah. Ni hak kena darjah 6 sunat. Ingat dia main hantar adik. Ingat dia main hantar adik. Dia adik main hantar dah. Adik main hantar dah. Adik sunat lama dah, masa nak masuk pasti tu sunat dah. Abang ni takut. Darjah 6 baru main. Ingat abang tak adik, datang motor elok. Dia pun juri adik tu. Adik confuse lah. Kata abang. Abang kata bukan saya, pak saya. Pak pun tak sunat lagi. Kacau. Itu berlaku khilaf. Ada kata Nabi lahir telah dikhatankan. Kalau ada cucu lelaki, khatan saja. Anak saya yang kecil itu nak pergi umrah, khatan saja. Senang pergi umrah, kita tanggung dah. Umur 4 bulan kita pergi, dia dah, kita tak tanggung najis dia. Senang. Cepat lega. Bagi pakai paper macam biasa kan. 2 hari lega, tak ada apa, elok. Cepat sebab dia minum susu saja. Ni darjah 2, cakotel. Burger. Mi. Makan hak nu, makan ni. Budak-budak dulu boleh gempak, ham jalan. Langkah aja tik ayam dengan kerang bengkak. Tu masuk ai lempak belakang rumah. Masuk ai lempak belakang rumah. Tu kan cucu tak berjalan belakang rumah. Lah nak habaq kerang. Kerang duk atas rak. Macam kerang apa semua tu. Mana ada aku belakang rumah lah. Tak dia nak gempak lah. Dulu boleh lah gempak. Pi ya, bengkak sang tu. Tak pi duk senyap. Terai langkah okey pun. Tapi tok habaq takut juga melengung di rumah. Baik. Ketika dilahirkan baginda dalam keadaan menggenggam jarinya sambil jari telunjuknya menunjukkan isyarat tauhid. Ini disebut oleh Abu Ya Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau. Pada malam kelahiran Nabi itu berlaku beberapa perkara ajaib. Antaranya berhala-berhala runtuh, patung-patung pecah, menyembah bumi. Yang kedua, cahaya terang benderang muncul bersama kelahirannya yang dapat menerangi istana-istana di negeri Syam. Bila sebut kata Syam, ada 4 negara: Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. Ni Syam. Jarak Syam dengan Mekah 2,800 km lebih kurang. Saya pernah naik bas daripada Syria
Syam sampai ke Mekah buat umrah. Bawa anak saya sulung tu. Masa tu umur dia setahun 4 bulan. Saya, orang rumah saya, anak, lepas tu kawan saya seorang. Kami 4 orang je Melayu. Hadis semua Arab. Duk atas bah dengan Arab. Mereka isap rokok atas bah. Bah ada ikon. Isap rokok. Tak berhenti, tak nak sampai. Isap. Bah ikon ni. 3 hari kita duduk atas bah. Naik bah express, isap rokok dalam bah. Relax. 3 hari. 3 hari baru nak sampai. Tidur, cerah pagi tengok matahari. Bah duduk jalan. Sampai matahari turun. Gelap. Lepas tu cerah. Gelap. Cerah pula sampai Madinah. Alhamdulillah sampai Madinah. Bah kata apa? Kita turun pakai ihram terus pergi Mekah. Alamak. Tanya dia, dari sini pergi Mekah berapa lama? Ya ni. Dia kata ya ni. Dengar yang ni tu macam dekat. Ya ni. Arba, khamsan, 4 jam 5 jam. Alamak, 4 jam 5 jam pula dah. Kita tak bisa pergi first time. 2007 musim panas, bulan 8 saya pergi. 2 bulan 8. Jauh tuan-tuan. Cahaya daripada Makkah sampai ke bumi Syam. Subhanallah. Kemudian api yang disembah oleh orang Majusi di Parsi terpadam serta merta, walhal tak pernah terpadam selama 1000 tahun. Lebih 1000 tahun tak pernah padam api itu. Lahir saja Rasulullah SAW terpadam api. Padam. Baik. Kemudian air tasik sawat menjadi surut. Surut. Tanda kelahiran Nabi. Pelik. Ada tuan-tuan bila beranak, mak kita lahirkan kita, tiang pecah ke, traffic light patah ke tiang dia. Ada? Tak ada? Tak ada. Kita siapa? Kita siapa? Ni Nabi tuan-tuan, Nabi yang hebat ni. Allahu Akbar. Baik. Siapakah yang membidani Nabi SAW? Mak Nabi. Siapa yang membidankan mak Nabi SAW? Macam saya lahir tok bidan sambut. Saya lahir dalam rumah di Taman Batu Pekaka, Kuala Ketil, nombor 128. Pada tahun tak ingat. Saya lahir tahun 2000 tak ingat. Umur saya lupa, tapi saya tahu saya baru lepas SPM 2 tahun dan lebih kurang. Saya ingatlah umur saya lebih kurang tu. Saya tak umur ni saya tak pernah ingat. Saya rasa saya baru ambil SPM 2 tahun lepas lah saya ingat. Lebih kurang tu. Saya lahir bulan 11 dalam rumah. InsyaAllah rumah tu nanti kita akan ambil rumah tu. Lah ni jadi homestay, nanti kita akan ambil. Kita akan buat rumah kelahiran Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Aku. Kita akan ambil rumah. Jadi di Kedah akan ada 2 rumah kelahiran Perdana Menteri. Satu Tun Mahathir, satu ni. Ni ada depan ni. Nanti. Ni saya habaq saya tuan-tuan boleh pergi ziarah rumah tu. Siapa yang membidankan mak Nabi SAW? Dalam riwayat mengatakan Asy-Syifa binti Auf binti Abdun bin Abdun bin Al-Haris, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mak dialah yang membidani mak Nabi SAW. Dalam riwayat mengatakan Nabi lahir pada 20 April 570 Masihi. 20 April 570 Masihi. Itu tarikh lahir Nabi SAW. Jadi ada pendapat yang mengatakan Nabi lahir pada 2 atau 8 atau 9 Rabiul Awal. Bukan 12, 2, 8, 9. Ada yang mengatakan. Ahli falak yang terkenal dalam dunia ni, yang diberi nama Mahmud Bashar Al-Falaki, dia ni pakar ahli falak. Dia buat kiraan balik Nabi ini, buat kiraan dan perbandingan dengan teliti. Kira balik ahli falak. Waktu maghrib tadi masa nak azan, kita percaya kat ahli falak ke tak? Percaya, pasal mereka yang buat takwiman, kita percaya kat mereka. Memang tengok tu betul matahari terbenam. Hak mereka kira tu betul, Tuhan bagi ilmu kat mereka. Dia kira-kira, dia kata yang paling tepat pandangan yang ada, dia kata Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Ini disebut dalam kitab.
Ala kulihan 9 ke 12 Nabi memang lahir. Jangan nafi kata Nabi tak pernah wujud atas dunia ni. Orang yang mengatakan tidak ada Muhammad yang jadi Nabi atas dunia ni, kafir. Walau pakai serban, walau pergi umrah, dia telah jadi kafir. Kerana dia telah mengingkari syahadah. Hebat tak hebat Nabi ni, syarat nak masuk Islam kena sebut nama Nabi. La ilaha illallah. Cukup lagi? Tak. Muhammadun Rasulullah. Baru cukup. Syarat nak masuk syurga kena sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Cukup tak? Tak cukup. Kena sebut pula, Allah suruh sebut nama kekasih dia, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni dilantik oleh Allah, bukan wakil rakyat. Ni wakil Allah. Wakil Allah apa jangan duk lawat. Orang Bali kata jangan, mohon jangan duk kacang gitu duk lawat. Dosa duk kacang lah, mohon nak lawat tak pernah mohon. Nabi kata semayang lah, duk buat kemas pula. Covid tak ada semayang lah weh. COVID-19 nak mayat tak pernah mau, gigit dia mau tutup, mau payah tak pernah mau, dia mau jadi hobi. Marah habis banyak. Kira orang kampung kan. Semayang juga tak boleh tiket sebab Nabi suruh. Haji buat juga walau dalam Covid. Saudi buat juga haji. Buat juga, jemput juga negara-negara luar. Hak mana yang penduduk negara luar duduk di dalam negara dia, jemput. Malaysia pada 2-3 orang pergi buat haji juga baru ni. Buat juga walau dalam keadaan wabak. Pasal apa? Pasal Nabi suruh buat lah. Tak mau tinggal terus, usaha bagi ada juga. Masjid usaha bagi semayang 5 orang. Buat juga. Allahu Akbar. Tapi kita duduk zaman Nabi tak ada. Pakat lawan duk tikai ni, pakai emas lah apa semua lah ni, semua tak ada dalam sunnah lah apa semua macam-macam. Duk tikai. Nabi suruh habis-habis kita kalau bersin tutup muka kan. Bersin tutup muka. Ni wabak ni pakai ni pun qiyas lah tu. Boleh pakai lah. Sunnah tu cegah penyakit. Betul tak? Nabi tak bersalam dengan orang yang ada penyakit kusta. Maka dalam keadaan wabak ni kita tak tahu. Kusta tak apa, nampak ni tak tahu siapa ada Covid. Betul tak? Ni jumpa boleh salam ke ustaz no? Tangan suara boleh salam ke no? Kita pun suara juga kan. Takkan nak cuy lepas tu bagi kat dia. Nampak orang ajak sangat. Tapi bila nak habis dia kata ustaz, benda nak jadi ni jadi ustaz, tak salam pun jadi. Betul lah, korang ada usaha. Ada usaha. Sayyidina Ibnu Abbas berkata Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, diangkat menjadi Nabi pada hari Isnin, berhijrah dari Mekah ke Madinah hari Isnin. Nabi mengangkat Hajarul Aswad letak di Kaabah pada hari Isnin. Hadis riwayat Ahmad. Orang tanya Nabi, orang tanya Nabi SAW, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, hari itu aku dilahirkan. Nabi sambut hari lahir Nabi, tiap-tiap hari Isnin Nabi puasa. Tiap-tiap hari Isnin Nabi puasa. Pasal apa? Aku dilahirkan pada hari Isnin, maka aku berpuasa pada hari tersebut. Hebat Nabi. Tuan-tuan, amalan orang Syria, pengalaman saya mengaji sana, amalan orang Syria kalau hari Maulid Nabi ni, mereka bagi orang makan free. Kedai-kedai mau makan free. Selawat kat Nabi. Sallu ala Nabi. Balas. Ya balas. Khuz. Ala hisabi. Aku tanggung orang ambil. Khuz. Tapi orang ambil pandai-pandai. Takkan orang main lori tu macam Kasim Baba tu. Balas satu kedai buat balik. Dah. Makan pinggan 2 balik lah. Selawat kat Nabi 10 kali. Makanlah apa yang kamu nak. Ya syabab, ta'ala, ya Allah, faddalu, balash, kullu al-hisabi. Salat Nabi 10 marat. Mayang, selawat 10 kali dah. Khalas. Makan. Boleh Malaysia buat gitu. Tesco orang buat. Hari ni selawat kat Nabi 10 kali. Balas. Tu dah balas terus. Arab kata balas tu balas syai'. Mana yang hang makan la syai'a alaika. Hang tak kena bayar apa lah, kira free. La syai'a alaika. Dia istilah balas. Keluar Masjid Nabawi, dia pegang baju. 10 riyal, 10 riyal. Balas, ya balas. Kau ni duduk tengah pakai kasut. Wih, dia suruh pergi balas. Tanah haram ni, tanah haram.
Saya kata sabar. Kita duduk tanah haram. Jalan pula. Malaysia ya balas. Ustaz dia panggil kita orang Malaysia suruh pergi balas. Kacau buat ni. Masuk dalam ladang tamar, masuk kebun kurma ajwa ada susun tinggi lagi tu kan. Mutawih pula hamba. Sunnah Nabi kalau makan 7 biji, subhanallah, dapat pahala. Tuan-tuan, cegah daripada penyakit, tak kena sihir, tak kena penyakit beracun. Makanlah 7 biji. Yang pi 700 orang. Mau 7 biji. Kurma duk lagu tu, cerah lagu tu. Haram tak beli pun. Masuk orang tu kata, ya balas, boleh rasa percuma. Balas ya balas. Balas tu balas. Siap cekak bola poket lagi. Orang abang ya balas tu rasa sikit-sikit tu kira tak apa. Dia dengar kataan balas tu orang Kedah pula. Kalau orang negeri lain dia tak apa nak faham kan. Mai utara dia kata balas. Ui, balas tak sampai ke Mekah boleh balas Ustaz. Kacau. Baik. Allahu Akbar. Boleh dah jawab sikit ke ni? Boleh lah sikit lagi. InsyaAllah. Baik. Bila Nabi lahir, Nabi disusukan oleh siapa? Mula-mula sekali mak Nabi. Mak Nabi yang menyusukan Nabi, iaitu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ibu Nabi SAW sendiri. Kemudian disusukan oleh Thuwaibah Al-Aslami. Suwaibah Al-Aslami ni ulama khilaf, ada kata dia sahabat Nabi, ada kata dia bukan sahabat Nabi. Baik, tinggal masalah khilaf tu. Suwaibah ni dia hamba kepada Abu Lahab. Hamba Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni bila dengar kata Nabi lahir, dia merdekakan Suwaibah. Seronok tentang kelahiran Nabi SAW. Saya ayah ni ada buat forum di kampung. Ada seorang tu dia main abang saya, dia, Ustaz, saya nak cari kambing sekor, saya nak sembelih, nak buat makan-makan malam tu. Saya kata bagus ya, tapi saya nak abang lah. Tak boleh lawan Abu Lahab. Abu Lahab dia sembelih banyak ni. Saya bukan Abu Lahab Ustaz. Dia start betul dia balik. Ingat pasal kambing tak dapat dah rehat ni. Kita nak abang ada sembelih lah banyak sikit, 2 ekor ke 3 ekor. Ramai ni tengah duk lapang PKP ni lama tak makan kambing. Abu Lahab merdekakan hamba dia Suwaibah, merdekakan hamba dia. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Dan disebutkan, dikatakan apabila selepas dia meninggal, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ni hadis mursal. Kata Al-Imam Al-Bukhari bahawa diriwayatkan selepas Abu Lahab ni meninggal, selepas dia meninggal, Abu Lahab dilihat dalam mimpi memberitahu bahawa dia mendapat sedikit keringanan daripada siksaan setiap hari Isnin, kerana dia memerdekakan Thuwaibah disebabkan kegembiraannya lahir kepada Nabi SAW. Bila lahir Nabi, dia gembira, dia merdekakan Thuwaibah disebabkan dia seronok Nabi lahir ni. Abu Lahab, kata Al-Imam Al-Bukhari, dikurangkan azab. Kena juga ribut hari Isnin tu, tapi kurang sikit. Tidak kena ribut teruk, tapi hari tu mungkin sikit, kurang sikit kena penumbuk. Kurang sikit. Ada seorang orang Mekah ni lewat ni, 10 minit kita mati lewat. Satu orang Mekah ni, nama dia Rukanah. Rukanah ni dia kuat pada Khabib ni. Khabib habis kuat 29 kali lawan tak pernah kalah. Tengok YouTube Khabib lawan dengan beruang. Kecil-kecil main dengan beruang, tarik kaki beruang di bawah bagi terguling. Ui, payah nak kita balik. Batuk dia kuat, terpegang kaki orang duk kalih orang. Tak senang nak pegang kalih orang. Tu hak yang kena tembak umur 18 tahun, yang kena tembak 9 dah di Perancis pasal bunuh cikgu dia, hina Nabi tu. Orang-orang kampung Khabib tu, orang Chechnya, keturunan Chechnya, hina Rasulullah, lukis gambar Rasulullah. Yang berlaku ketegangan hari ni di Perancis hari ni, yang Presiden Perancis sokong cikgu tu kebebasan bersuara. Mana boleh bebas ke tu? Bebas ada hak dia. Hang naik highway hang bebas, tapi ada hak laju dia. Naik kapal terbang pun tak bebas. Mana bebas? Hang kena duduk tarik, hang tak boleh pilih. Ada kebebasan dia, tapi hang nak lena, hang lena lah. Dia ada benda yang bebas tu, maksudnya bukan boleh buat apa suka. Rumah aku hang tak boleh masuk. Rumah aku hang tak boleh masuk. Kerja hang kena main 8 pagi, hang main lewat potong gaji.
Bebas bukan masuk bebas macam tu. Khabib ni kuat. Lawan 29 kali tak pernah menang, tak pernah kalah. Rukanah lawan orang Mekah semua dia menang. Dia kira kuat. Nabi kata dia awak hantar masuk Islam, dia tak mau. Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau. Nabi kata kalau aku kalahkan hang nak masuk Islam tak? Dia mau lah. Saja-saja nak ajak Muhammad lawan tumbuk, nampak teruk sangat. Nabi ajak dia lawan, jalan. Lawan Nabi kilah dia, Nabi tekan dia jatuh tak nak. Dia tak puas hati. Orang kampung saya kata apa? I can't believe it. Tu orang kampung saya kata. Dia tak boleh fikir. Yang memang orang kampung tu. Mak Saleh pun pening kan dia pak. Mak Saleh kayu geret sampai parit panjang lah. Dia tengok weh tu, lepas tu sampai tu line tak ada. Tanya. Tapi legung. Pak Long tak cu dek 2 hari. Pak Long tu kata tak cu dek. Nak cu dia, mama tanya aku tak cu dek. Dengar kata cu dek 2 hari. Dia kata kat bini dah, kita pusing rambut, kita mandilah dekat tu Putri Emirates tu, masuk check in hotel tu, benda yang panas itu sudah lah. Jangan main dengan orang kampung tu. Cakap orang putih tu. Baik. Jadi bila dia lawan dengan Nabi, kali pertama kalah. Cabang Nabi kali kedua, kalah lagi. Kali ketiga, kalah lagi. Dia tanya Nabi, pelik. Macam mana hang boleh menang? Nabi kata hang jangan duk pelik. Ada benda lagi pelik. Apa dia? Tengok pokok tu. Aku panggil dia main kat hang. Dia tak percaya. Nabi panggil. Pokok tu keluar dengan akak-akak main dekat Nabi SAW depan dia. Nabi kata, ya Rukana, hang suruh pokok ni balik. Dia suruh pokok tu balik. Pokok tu pi balik. Terkejut dia. Ada riwayat mengatakan dia masuk Islam. Oh, hebat Nabi kita SAW. Orang genggam benda, kata ya Muhammad, kalau betul hang Nabi, ada apa dalam tangan aku ni? Nabi kata, aku bukan tok bomo main duk teka-teka, aku bukan bomo, aku bukan ahli nujum. Aku Rasulullah, aku bukan ahli bomo. Tapi aku nak hamakkan apa? Kalau hampa tak percaya, Nabi ambil batu, Nabi buh dalam tangan, Nabi genggam, Nabi buka depan dia. Nabi kata, hampa tengok ni batu ni. Batu ni bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Batu bertasbih. Terkejut bapa ni. Ni kehebatan Nabi SAW. Nabi menyusu dengan mak Nabi, kemudian Suhaibah, kemudian dengan Allah SWT, dengan Sayyidah Allah SWT, apa nama? Lupa apa dah. Halimatus Sa'diyah. Amin nak sebut nama terbalik. Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi baik dengan Suhaibah ni. Nabi beli baju, beli kain, hantar dekat dia. Sebab itu Nabi hidup dengan Sayyidah Khadijah. Dia pun jumpa Nabi sewaktu hayat Rasulullah SAW. Waktu Nabi kahwin, Nabi berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi duduk dengan dia kecil, bila besar kan, Nabi SAW didatangi oleh Halimatus Sa'diyah, mengadu kata dia susah apa semua. Sayyidatuna Khadijah bagi 20 kepala kambing dekat dia. Lepas tu bagi barang-barang kat dia buat balik. Orang kampung dia susah, buat balik ke Taif. Satu lagi dia main jumpa Nabi waktu perang Hunain, selepas pembukaan kota Mekah. Lepas pada tu tak jumpa dah. Tu mak susu Nabi SAW. Baik. Bila Nabi SAW, Nabi SAW bila hantar mak Halimatus Sa'diyah, hantar Nabi balik dekat mak Nabi waktu umur 4 atau 5 tahun. Lama dia belah Nabi. Orang lain 2 tahun kan. Nabi dia belah lama. Hantar mai kat mak Nabi. Maka Nabi dijaga oleh mak Nabi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman Barkah Al-Habsyiyah ni, dia ni hamba bapa Nabi, hamba ayah Nabi. Setelah Nabi berkahwin, Nabi SAW dewasa, Nabi merdekakan dia. Dan Nabi kahwinkan Ummu Aiman itu dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu Nabi kahwinkan dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian Zainab binti Jahsh ni bercerai dengan Zaid. Allah suruh Nabi kahwin dengan Zainab. Kahwin dengan Zainab sebab nak membatalkan anak angkat tu. Ayat yang awal saya baca, makana Muhammadun aban li ahadin. Kerana orang Arab dulu kalau ambil anak angkat jadi anak sendiri. Bila anak angkat tu kahwin, bini dia tu anak kita, tak boleh kahwin dah. Tapi Islam mengatakan anak angkat, bukan anak kandung. Aurat dia macam orang asing. Maka Allah suruh Nabi kahwin
dengan Zainab. Bila kahwin, orang kata, Muhammad kahwin dengan anak dia. Tak. Tu turun syariat kat situ. Maka Nabi kahwinkan Zaid bin Harisah dengan hamba milik ayah Nabi SAW. Nabi merdekakan Ummu Aiman dan Nabi kahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang kita nak ambil sebagai penyudah pertemuan kita pada malam ni? Kalau nak cerita semua sampai kiamat tak habis. Kita ringkaskan sikit. Apa syariat, apa adab, akhlak yang dibuat oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi ni selalu diam. Kedua, Nabi bercakap bila perlu. Ketiga, Nabi bila bercakap, cakap dia fasih, ringkas tapi padat. Tu imam nak habaq dekat jemaah sembahyang dalam khutbah. Sungguhnya sembahyang berjemaah ini yang dikatakan salat jemaah ini pahalanya 27 disebut dalam kitab ini ya Muhammad. Maka lambat. Tuan-tuan, saya nak habaq kena mai sembahyang jemaah. Pahala dia 27. Hangpa faham ke tak? Hangpa jangan tunggu sampai mayat hangpa busuk mai masjid. Tu pun kalau aku larat, tak larat buat pi kubur, mayat dekat kubur. Jadi orang dengar khutbah pendek tapi makan dalam. Balik tidur makan nasi pun. Khutbah tak payah duk relax, duk kono. Bagi tu bersempena hari Jumaat ini, pada minggu, pada bulan Rabiul Awal ini, bersempena dengan Maulid Nabi. Saya nak pesan dekat tuan-tuan, Nabi habaq dalam satu ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu, bukan hanya dari Covid, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada benda yang lagi besar daripada Covid. Apa dia? Jaga daripada api neraka. Tengok keluarga kita pakai pelitup muka, aurat masih telanjang. Tengok bini kita pakai pelitup muka, sokin tak pakai, baju ketat, seluar ketat. Tengok anak dara kita tunjuk aurat dalam Instagram, dalam Facebook. Anak-anak lelaki kita masih tidak hadirkan salat. Jangan hanya bimbang keselamatan anak-anak dijangkiti Covid, tapi kita tidak bimbang anak-anak kita dimasukkan dalam neraka Allah. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Tok bila ada depan tu ketak betul, kencing langkai. Ni mai doa abang. Taklah kita memakai pelitup muka mengikut SOP. SOP ni adalah standar dan operasi. Nak baca pun lekat-lekat, kita memang ngantuk. Yang keempat, Nabi kalau bercakap dengan orang, Nabi pusing muka depan-depan. Nabi tak membelakangkan orang. Nabi dia jangan, apa dia? Nabi tak buat. Kita kadang-kadang buat. Tapi Nabi dia kalau bercakap, dia menghadap depan-depan. Kita bersalah dengan orang, kan, mai rumah kenduri. Ni cerita musim tak Covid lah, musim tak Covid. Okey, pergi rumah kenduri. Kita main-main tu kita nampak ada orang yang kita sayang lah, tok guru ke, yang berhormat ke, siapa ke, ayah kita yang kita sayang lah, ayah kita ke, ustaz kita ke, pakcik kita, tok uan kita. Kita salam tu dengan orang, mata dia tengok apa tu. Dengan orang lain ni. Assalamualaikum, sihat dah, sihat dah. Pernah tak ada orang tu? Banyak orang politik banyak salam tu. Mata dia boleh, tangan dia suar mata. Ya. Merata dia suar. Tengoklah orang pak salam tu. Jangan buat gitu. Kadang dia main-main tu, dia jumpa ustaz duk ada, dia sembang dengan tok imam, dia lupa dengan ustaz. Tok imam lama dah turun dah. Saya tak. Ya. Saya pukul 9 saya main. Ya. Ramai dia buat itu. Ramai tak? Ramai. Hak tak hangguk tu dia buat lah. Kalau hak hangguk tu dia tak buat. Ramai. Yang kelima, hatinya selalu sedih ingatkan umat dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah. Nabi ni selalu sedih, inginkan umatnya dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah. Tu Nabi. Fikir bila Allah habaq dekat Nabi, umat kamu berselawat kepada kamu, aku selawat ke atasnya 10 kali. Nabi sujud lama, sujud syukur. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf cari Nabi kat rumah tak ada, carilah masjid Nabi tak ada. Tengok di belakang masjid Nabi ada orang sujud. Nak dia lari pergi tengok Rasulullah. Dia ingat Rasulullah wafat. Dia teriak. Nabi bangun daripada sujud.
Dia tanya Nabi, awak sujud lama, ingat dah wafat? Nabi kata, malaikat Jibril mai kat aku habaq. Kata siapa selawat dekat aku, Allah selawat dekat dia. Siapa bagi salam kat aku, sejahtera, Allah sejahterakan dia. Tanda aku syukur umat aku dapat kebaikan, aku sujud syukur lama. Teriak sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia ingat Nabi telah wafat. Nabi punya seronok kita dapat kelebihan. Kita buat relax macam kemah. Selawat kat Nabi paling kurang sehari 100. Sehari 100. Lepas Zuhur 20, Asar 20, Subuh 20, 20, 5 waktu 100. Bulan depan top up sikit. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Bulan sekali lagi 40, 40, 40, 40, 40, 40. Bulan sekali lagi 50, 50, 50, 50, 50. Top up setiap bulan, top up, top up, top up, top up sampai sehari 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 4000 kali, 20000 kali sampai kita wafat. Sampai kita mati. Tak layak panggil wafat, kita kata mati ya kita ni. Wafat ni untuk Nabi. Kita ni sampai kita mati kita buat. Boleh. Dan Nabi kata orang yang paling dekat duduk dengan aku, orang yang paling banyak berselawat. Orang yang selawat ni malaikat disebut nama dia kat Nabi tau. Selawat kita disampaikan oleh para malaikat, disebut nama fulan bin fulan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kenal kita. Tak mau. Kita duk sebut nama pemimpin lah apa semua, dia ingat kita lah. Tak ada, dia ingat masa pilihan raya ya. Dia nak pinjam kereta kita, dia nak pinjam wayar rumah kita, dia nak tumpang rumah kita, buat ceramah kelompok apa semua, dan dia jadi menteri dan dia menang. Masjid kita pun tak nampak. Besok nak pilihan raya pula, main kami pula. Ni banyak. Ini banyak, betul tak? Aku tak kata kat siapa, tapi hak buat tu berasa lah. Kalau berasa pada muka. Berasa pada muka. Baik. Yang keenam, Nabi selalu menundukkan pandangannya kerana tawaduk, rendah diri. Alim Nabi ni, orang paling alim, orang paling pandai, orang paling hebat. Tunduk berjalan. Kita bodoh ya. Buat kemah berjalan. Belakang. Nak bertani jawatan pengurusi surau. Saya boleh. Saya. Hayat jawatan, hayat surau ni pejabat ke? Surau ni rumah Allah. Orang yang tak faham agama bukan boleh urus rumah Allah. Saya tak kata syarat ustaz. Syarat yang jaga rumah Allah orang yang faham agama. Cikgu ke, ustaz ke, tukang kebun ke, tukang masak ke, kalau dia faham, urus Sebab ni rumah Allah bukan rumah kita. Sebab tu rumah kita lawa, rumah Allah tak apa lawa. Tandas rumah kita hari-hari basuh. Tandas surah, lepak ubat gegat ya. Terabuk atas lantai. Tak tahu surah mana lagi pergi tengok. Kita pula tengok tak cicak. Jangan kuasa ada depa buat. Rumah Allah. Allah tu Allah Tuhan kita. Tengok ada cicak tak berasa nak tolong surah. Lantai dikir dah. Dulu aku bertanding, kalau ambil pergi lepak buat aja. La ilaha illallah. Ni rumah kan rumah Allah. Allah tu Tuhan kita. Betul tak? Cuma Allah tak bagi bebanan dekat kita untuk jaga surau ni. Kita relax ya, tapi ada sikit-sikit tolong. Kita ada pandai khidmat pasal aircon, main cuci aircon. Kali sekala main basuh kipas ni cuci, apa salahnya? Tak masalah. Boleh? Saya bukan AJK pun. Saya beli ayak ni, letak untuk ustaz saya beli ayak. Tak ada masalah. Bukan nanti AJK baru ni. Tidak? Baik. Cuma nak pesan kat ustaz kita, jangan bangkit terus. Saya takut tabung tu masuk dalam kepala ustaz. Tu duk tengok dari tadi tu. Lagi ustaz tu masuk-masuk, dia duduk dalam tabung tu. Duduk serayau lah. Duk tengok dari tadi kita, takut ustaz ni lupa. Bangkit-bangkit, kepala duduk dalam tu, bomba main pula. Bomba main pula. Lalu kalau penyamun, dia suara tangan masuk, dia masuk dengan kepala-kepala ni. Kita tak tahu nak kata apa. Hati-hati ustaz lah, lagi bangun. Kok kali-kali lupa lagi. Baik. Yang ke-6, yang ke-7, Nabi ni dia berfikir, terus-menerus fikir. Kami fikir kau ustaz, fikir berapa nak berhenti? Kami duk fikir kau. Ingat Nabi seorang, kami pun duk fikir. Kami umat Nabi duk fikir. Fikir berapa nak berhenti? Dia duk fikir dari tadi dia duk fikir. Yang ke-8, Nabi menghargai nikmat yang kecil dan Nabi tidak pernah perlekehkan dia. Kalau makanan mai kat Nabi tak sedap, Nabi tak makan. Nabi tak suka, Nabi tak makan. Nabi tak pernah kata, pedih. Nabi tak pernah kata. Orang masak dok tu bewak ada katakan. Nabi tak kata, remang meluk rumah
Sisik-sisik dia lagu tu. Hih, bewok main kat aku. Dah, Nabi kata, aku tak makan, orang kampung pun tak makan benda ni. Nabi cakap elok kan. Buat Nabi SAW. Macam tabung surau. Tabung surau tu kira bagus, tak pernah kata apa. Adakah orang pergi ATM bubuh RM1 dalam ATM? Ha? Ada? Mesin ATM tu orang panggil apa? Cash deposit kan? Betul tak? Dia jangan pergi tu. Dia apa? Cash deposit ke? Kita pergi kat situ, dia tulis apa? Dia tulis mesin ini tidak menerima wang RM1, RM2, RM5, tak kurang ajar. Dia hanya terima 10, 20, 50, 100. Cuba tulis kat tabung surau. Tabung ini tidak menerima wang, dia hanya menerima wang RM100 sahaja. Boleh tulis. PATM tulis begitu tak marah. Tak apa, hak RM1 tabung masjid. Hak duit besar kita tabung ATM. Boh lah dalam tabung surau kita yang tu nak wali akhirat. Ada seorang makcik ni, dia tak bagi saya sebut nama dia, tapi orang Sungai Petani. Orang Sungai Petani. Dia ada kedai di Sungai Petani ni, subhanallah. Kedai makan di Sungai Petani. Dia telefon saya main dulu suruh main. Saya kata, makcik, saya sibuk ni mesti dengan urusan macam-macam. Ustaz kena main juga awal. Saya nak bagi duit, nak buat kualah dekat masjid di Ma'had Ustaz tu. Makcik, oi, orang lain bank in boleh buat yang makcik suruh main. Ustaz main lah Ustaz, nak jumpa Ustaz juga. Dia tanya, Ustaz, kolah tu berapa ribu? Ustaz Amri kata apa ni, 20,000, betul ke? Tengok dalam flyer tu 20,000 lah. Nak buat tandas berapa pintu dengan kolah untuk pelajar lelaki ambil wuduk di masjid. Tak apa, makcik bagi 20,000. Dia bawa keluar cash 20,000. Saya sampai kerah balik rumah terus, tak berani pergi mana. Ada orang Sungai Petani boleh bagi. Dia kata, apa Ustaz, 20,000 ni kalau makcik belanja, makcik tinggal atas dunia. Tapi makcik buat kolah masjid, orang ambil wuduk, makcik mati, makcik dapat balik 20,000 ni, bahkan Allah gandakan. Nampak? Ada orang Sungai Petani hebat-hebat ni, bukan tak ada. Ada. InsyaAllah kita salah seorang. Ustaz, kalau saya kaya macam dia, saya buat lama dah. Mohon! Dulu hang tak ada apa pun. Lah hang dah ada motor, ada kereta, haram tak bagi ke? Tabung surau pun tulis dengan pen marker je. Nampak do'eh sangat. Lepas ni buat bagi kemas sikit. Orang taman ni, rumah sini sebiji berapa ribu paling murah? 70,000. Bulanan berapa? 300 lebih. Hak paling mahal lah taman ni. Dia paling mahal 400 lebih. Tu rumah atas dunia 400 lebih, 300 lebih. Rumah di akhirat tu kena boh juga tabung tu. Rumah ni kita tinggal, mati kita tinggal, orang lain duk. Betul tak? Saya orang lain menikah dengan bini kita, dia ada rumah tu. Beli nama kita mati, insurans bayar, settle. Bini dapat laki baru, kita alam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka. Depa duk kukik-kukik kat rumah, pergi duk buat kad merah beranak apa mana hala. Kita duk man rabbuka, wa man nabiyuka. Duit tak ada, dalam tabung tak ada, semua tinggal di rumah. Ambil beringat. Baik. Okey, last sekali. Banyak sebenarnya. Nabi ni dia tak pernah berteriak-teriak dekat pasar. Teriak ni macam mana? Menjerit-jerit. Nabi ahli perniagaan, tapi Nabi tak menjerit. Tak macam orang kita. Mereka tu mana? Mat, mana Said? Kilo Said. Selak baju ni, tunjuk pusat orang. Dia jual buah nanah, buah petik. Mat, kilo sangat. Tepuk perut dia. Dia pun heran. Perut RM1 ke tembikar RM1? Orang duk fikir. Ni. Ada jenis tu. Orang duk fikir, apa nak ni? Nabi tak pernah menjerit tu. Nampak anak darah dulu. Kak Long mai singgah comel Kak Long. Ambil sombong lah. Nabi peniaga tak macam tu. Nabi bukan adab Nabi meniaga macam tu. Niagalah. Kalau orang kacau anak darah kita macam mana? Kita tak mau, jangan tunjuk perangai yang macam tu dalam pasar. Ini antara hikmah hari ni. Bila ada Covid, masing-masing kita muhasabah. Kita muhasabah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ni. Syarat dia satu ya, Allah angkat. Tuan-tuan tahu tak macam mana Allah angkat wabak ni? Satu saja. Iaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertaubat, insya-Allah
Allah akan angkat wabak ni. Allah sedang uji kita. Nah, sejauh mana kita bertaubat. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selawat sikit kat Nabi, boleh? Kita selawat Nurul Mubin, boleh nak? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Mudah-mudahan Allah campak cinta kita kepada Nabi SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sunnah Nabi. Kalau kita nak cerita, amallah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat cinta Nabi dalam hati kita, insya-Allah. Wajib cinta Nabi itu ada. Kalau tak ada, kita takkan bahagia selepas kematian kita. Terima kasih pada pihak surau. Terima kasih pada semua penduduk di taman ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam taman ni. Hidupnya berkat, matinya berkat, penuh rahmat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna. Allahumma la tudhi barakata ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.